Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahu rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersua lagi kita dalam program Bicara Ilmu Pejabat Pendidikan Daerah Tanah Merah pada tahun ini, dan alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana COVID-19 semakin meninggalkan kita dan insya-Allah akan kita bebas daripada wabak ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, daripada ujian COVID-19 ini telah menampakkan bahawa adanya perubahan, dan kita lihatlah diri kita masing-masing. Adakah kita masih lagi orang yang sama dengan yang dahulu, ataupun kita telah berubah menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya? Jadi pada kali ini saya nak sebutkan satu sifat. Kalaulah masih lagi ada pada diri kita, kita kena risau, iaitu sifat dengki. Dan kalau saya simpulkan, dia orang yang selamat, orang yang tidak ada sifat dengki ini, ada 3 golongan. Iaitu golongan yang pertama, ibu bapa tidak akan dengki kepada anaknya. Walaupun anaknya berjaya, anaknya hebat, anaknya kaya, ibu bapa akan suka. Dia tidak akan dengki. Golongan yang kedua adalah guru kepada muridnya. Kalau muridnya berjaya, lebih pandai daripada gurunya, kan? Ilmunya lebih tinggi daripada gurunya, gurunya akan berbangga mempunyai anak murid yang sebegitu. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang soleh, yang dalam menyampaikan ilmu, dia sampaikan, dia tidak risau, dan dia tidak ada sifat dengki kepada orang yang disampaikan ilmunya itu. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada 3 golongan ini, semuanya ada sifat dengki. Biasa kita dengar, adik-beradik dengki, guru sesama sejawat di sekolah, dengki, sama-sama AKP, dengki, sama-sama murid saing, sama-sama saing, dengki. Dan Allah telah jelaskan dalam surah Al-Falaq ayat 5, Allah minta kita berlindung daripada sifat dengki. Seperti mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min syarri hasidin idza hasad. Bahayanya dengki ni, Allah kata macam mana? Kita diminta berlindung dengan Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Bila orang dengki kepada kita, bahaya kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi kenapa 3 golongan yang saya sebutkan tadi tidak ada sifat dengki? Kerana mereka mempunyai sifat ikhlas kerana Allah. Bila tidak ada sifat ikhlas, contohnya ibu bapa, dia bukan ibu bapa yang sebenar. Guru, dia bukan guru yang sebenar. Orang soleh bukan orang soleh yang sebenar. Sebab apa? Sebab apa? Ikhlas ini penting. Allah sebut dalam surah Al-Insyirah ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila rabbika farghab. Maksudnya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kita buat sesuatu, kita tidak harapkan balasan makhluk.
Bahkan Allah lah yang mempunyai makhluk itu yang akan memberikan apa-apa. Asalnya Allah. Jadi apabila orang itu buat kerana Allah, sifat ikhlas itu datang. Dan apa yang saya nak sebutkan di sini, kita sebagai orang yang, sebagai anak, sebagai murid, sebagai orang yang belajar, orang soleh mengajar, kita belajar. Banyak nasihat-nasihat yang disampaikan. Apa yang nak saya sampaikan adalah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang yang ikhlas ini, iaitu ibu bapa, guru, orang soleh. Kalau dia menasihati kita dengan ikhlas, jangan main-main. Sebab sifat ikhlas yang mereka bawa itu datangnya bersama dengan redha Allah. Dan jangan main-main dengan apa yang Allah redha. Contoh, ibu bapa nasihat kepada anak dia, dia main-main. Guru nasihat kepada muridnya, murid-muridnya main-main. Orang soleh tegur perbuatan yang tak betul. Oh, dia wak nganyi. Tunggulah akan datang kemurkaan Allah. Hak tu hak kita takut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah seorang penjual kereta, dia nasihati kita, belilah kereta ni kerana gini. Oh, bagus beli kereta ni. Kita tak beli pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia nasihat kita itu sebabnya nak suruh laku kereta dia. Tak? Ataupun seorang guru lah. Dia kata, dia nasihat pelajar, murid-murid. Wahai murid-murid, belajar bersungguh-sungguh. Kalau kamu result tinggi, cikgu akan disanjung. Kita tak boleh ikut nasihat macam tu. Sebab apa? Sebab atas nafsu dia. Tapi kalau cikgu kata, belajarlah rajin-rajin, kamu akan jadi manusia yang berguna, berbakti kepada agama, bangsa dan negara nanti. Jadi itu nasihat yang ikhlas. Jadi kalau kita main-main, itu yang bahaya. Sebab apa? Allah murka dengan apa yang kita layan. Kita layan orang yang ikhlas itu dengan layanan yang main-main. Itu kita tak nak. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Jadi, saya nak mengambil kesempatan ini, kita janganlah nilai orang itu ikhlas ke tidak ni. Tak payah. Sebab apa? Sebab kita tak perlu nilai orang itu ikhlas ataupun tidak, tapi kita dengar apa yang dia nasihat, dan mudah-mudahan semoga apa yang disampaikan itu memberi manfaat kepada kita, menjadi kita orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya, insya-Allah. Dan saya teringat kata-kata Dr. Hamka, manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah dan akan kembali kepada tanah. Lalu kenapa kita masih bersifat langit? Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita terimalah kebenaran dengan buang segala ketakburan kita, kerana ulama ada menyatakan al-kibru batarul haq. Ketakburan boleh menutup kebenaran. Sekian saja untuk kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua dan kita dapat beramal dengannya. Sehingga jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.